Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sahabat-sahabat semuanya? Saya Dr. Aslan Bacho, founder MDC Asia Link Berhad. Alhamdulillah. So, apa khabar hari ini? Saya doakan semoga kita semuanya dalam keadaan sihat. Kita masih diberikan peluang untuk bernafas pada hari ini. Kita masih diberikan kesihatan untuk kita mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan ni. Dan insya-Allah kita semua bersama-sama dengan keluarga kita bahagia bersama insan-insan yang tersayang. Alhamdulillah. So sahabat-sahabat semuanya, kita sedang membincangkan tentang entrepreneurship gaya Rasulullah. Entrepreneurship cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kita sedang membincangkan satu buku yang berkaitan dengan Rasulullah Business School, ya. Jadi buku ni bermuka surat 535 muka surat. Jadi kita nak mencungkil, kita nak mengeluarkan bagaimana Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguruskan ataupun membina bisnes. Rasulullah Business School. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kita akan membincangkan 14 langkah-langkah bagaimana Rasulullah membina bisnes ataupun entrepreneurship gaya Rasulullah. Jadi hari ini kita akan membincangkan langkah yang ketiga. Bagaimana Rasulullah, bagaimana cara baginda Rasulullah membina bisnes. Entrepreneurship gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga sahabat-sahabat semuanya, yang ketiga adalah Rasulullah mengasah jiwa kepimpinan baginda sejak daripada kecil lagi. Jadi apakah ciri-ciri Rasulullah menguruskan bisnes? Yang ketiga adalah Rasulullah telah mengasah jiwa kepimpinan sejak daripada kecil lagi. Jadi bila kita zaman-zaman sekarang, bila kita ditanya pada masa kita kecil, apakah cita-cita kita? Apakah harapan kita? Jadi kita akan menjawab, ada yang nak jadi polis, ada yang nak jadi doktor, ada yang nak jadi bomber dan sebagainya. Dan bila kita membesar, bila kita masuk remaja, cita-cita kita kadang-kadang dah bertukar. Kadang-kadang ada orang yang nak jadi doktor, sekarang dah membenci nak menjadi doktor. Itu yang berlaku pada masa kita, ya. Jadi kalau kita nampak dalam kehidupan kita, dalam sebuah pertumbuhan, keperluan manusia adalah keperluan asas, iaitu dia nak makan, dia nak tempat tinggal, dia nak kehidupan. Yang kedua, kehidupan berprestij. So dia nak sesuatu yang boleh dibanggakan, dia nak sesuatu pakaian berjenama. Dan kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan kekuasaan. Bila kita dah ada sesuatu perkara, kita nak lebih besar lagi. Bila kita dah dapat harta, kita nak kuasa pula. So itu adalah tingkat-tingkatan keperluan manusia. Jadi ada satu kepemimpinan yang ditulis oleh seorang research, ya, iaitu Thomas Alva Edison. Dia menuliskan kejayaan seseorang, keberhasilan seseorang 1% datangnya daripada inspirasi, dan 99% adalah daripada action, adalah daripada tindakan. Jadi bila kita melihat sifat kepimpinan, bila kita melihat
apa yang dipanggil kepimpinan ataupun menjadi pemimpin. Dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah telah memberikan sabdanya, kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan ditanya apa yang kamu lakukan kepada orang yang kamu pimpin. Jadi itulah tanggungjawab kepada seorang pemimpin. Jadi kalau kita tengok pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak kecil lagi Rasulullah telah melatih kepimpinan dia. Sebelum Rasulullah memimpin manusia, Rasulullah melatih haiwan-haiwan dulu. Jadi bila kita tengok bagaimana perjalanan Rasulullah sejak kecil lagi, Rasulullah telah menjadi seorang pengembala kambing. Jadi bila Rasulullah menjadi pengembala kambing, kambingnya bukan 10 ekor, bukan 20 ekor, tetapi kambing yang dijaga oleh Rasulullah beratus-ratus ekor. Jadi pada masa kecil lagi Rasulullah telah diuji bagaimana menguruskan haiwan, bagaimana menguruskan kambing-kambing jagaan Rasulullah. Dan jumlah yang dijaga bukannya 10, bukannya 20, tetapi beratus-ratus kambing yang harus dijaga. Jadi bila Rasulullah menguruskan kambing-kambingnya, Rasulullah mesti mempunyai cara bagaimana melihat keseluruhan jagaannya. Jadi Rasulullah dapat mengetahui mana kambing-kambing yang sihat, mana kambing-kambing yang sakit, mana kambing-kambing yang nakal, dan mana kambing-kambing yang ingin mengawan. Jadi Rasulullah dapat kenal pasti daripada beratus-ratus jagaan kambing yang dijaga oleh Rasulullah. Rasulullah dapat mengenal pasti secara detail mana type-type kambing yang sakit, yang sehat dan sebagainya. Kemudian Rasulullah kena tahu bagaimana melihat kambing-kambing yang sedang lapar. Bila masa untuk membawa kambing-kambingnya ke padang rumput untuk diberi makan, dan bila masa pula kambing-kambingnya sepatutnya balik untuk berehat. Ya, so jadi kita lihat mengembala kambing seolah-olah suatu perkara yang simple, satu perkara yang mudah, tetapi memerlukan ketelitian. Ya, jadi bila kita tidak teliti, bila kita sambil lewat, kita akan melihat jagaan kita ataupun kambing-kambing kita akan tersasar ke mana-mana, dan bila dia keluar daripada kelompoknya, kemungkinan besar, risiko yang sangat tinggi akan dimakan oleh haiwan-haiwan pemangsa, akan dimakan oleh haiwan-haiwan seperti serigala. Jadi Rasulullah sangat teliti. Rasulullah telah diuji kepimpinannya. Pertama dengan mengembala kambing, pertama dengan menjaga kambing-kambing yang beratus-ratus ekor, bukan berpuluh-puluh ekor. Jadi di dalam buku ni juga diceritakan nabi-nabi yang lain juga ada yang kerjanya juga pada awalnya adalah pengembala kambing, iaitu seperti nabi lain seperti Nabi Musa dan Nabi Daud. Ya, beliau baginda sallallahu alaihi wasallam juga adalah pada awalnya adalah pengembala kambing, ya. Jadi Rasulullah sebelum dewasa, sebelum berurusan dengan manusia, menjadi pemimpin kepada semua umat manusia, Rasulullah telah berlatih pertama kali dengan menguruskan kambing-kambing jagaannya. Dan saya rasa menguruskan kambing-kambing sebenarnya lagi sukar
daripada menguruskan manusia. Betul ke tidak? Ya. Bagaimana menguruskan anak-anak tadika, anak sekolah rendah, ya, yang masih boleh mendengar cakap, yang masih boleh memahami bahasa kita. Tetapi kalau kita menguruskan beratus-ratus kambing, beribu-ribu kambing yang tidak faham dengan bahasa manusia dan bermacam-macam tingkah laku karena jadi kita dah dilatih. Jadi kita dah menjadi orang yang terlatih untuk kita berurusan dengan manusia. Jadi di sini juga Rasulullah memberikan tips-tips bagaimana mendidik jiwa entrepreneur, mendidik jiwa sebagai usahawan, ya. Mesti ada sifat creativity, mesti ada sifat inovatif, mesti mempunyai fizikal kerja keras, mesti mempunyai ketelitian, dan mesti istiqamah, persisten, buat sampai habis, jaga sampai kambing pergi dan kambing balik, ya. Jadi bila kita lihat beberapa perkara yang dimiliki oleh Rasulullah, sifat-sifat kepemimpinan yang dididik sejak daripada awal, iaitu Rasulullah mempunyai sifat bekerja keras, sifat pantang menyerah secara fizikal, ya. Jadi bila Rasulullah di dalam buku Rasulullah Business School ini diceritakan bagaimana Rasulullah walaupun sebenarnya tidur malam, Rasulullah tidak pernah tidak memikirkan bagaimana untuk menjalankan ataupun menjalankan dakwah kepada umatnya. Bagaimana Rasulullah sentiasa berfikir, bagaimana Rasulullah monitor, evaluasi dan merancang masa depan ataupun bagaimana keadaan umatnya. Jadi bila kita aplikasikan dalam entrepreneurship, walaupun kita tidur malam, walaupun kita melelapkan mata, tetapi otak kita akan sentiasa berfikir strategi, akan sentiasa berfikir cara-cara, akan sentiasa berfikir bagaimana nak menghadapi cabaran-cabaran di masa akan datang. Jadi Rasulullah sentiasa menjadikan malam dan siang untuk memikirkan strategi, perancangan dan juga masa hadapan. Di dalam buku ini juga ada diberikan 4 cara bagaimana entrepreneurship, iaitu yang kedua, yang pertama tadi adalah bekerja keras, yang kedua adalah multitasking. Jadi pada Rasulullah, manusia pada masa Rasulullah, dalam masa yang sama Rasulullah adalah manusia biasa. Rasulullah pergi ke pasar, Rasulullah pergi ke beribadah, Rasulullah boleh pergi bersama sahabat-sahabat dia. Tapi dalam masa yang sama, Rasulullah juga adalah seorang panglima perang, panglima yang sangat hebat di medan peperangan. Pada masa yang sama juga, Rasulullah berdagang. Rasulullah membawa dagangan ke negara ataupun negeri lain, ke Syria, ke Syam. Dan pada masa yang sama Rasulullah juga berdakwah. Rasulullah menyampaikan dakwah. Jadi sifat multitasking yang ditunjukkan oleh Rasulullah tidak bermakna bila kita seorang usahawan, kita hanya tahu sudut pandang usahawan saja, tetapi kita tak tahu sudut pandang kehidupan-kehidupan yang lain. Yang ketiga, Rasulullah mampu menahan nafsu untuk cepat kaya. Jadi Rasulullah daripada awal berniaga, daripada kecil sebagai pengembala kambing.
Bila dah besar, beliau ikut perjalanan perdagangan ke luar negeri. Kemudian bila Rasulullah telah mempunyai pengalaman, telah mempunyai skills, telah mempunyai knowledge, maka beliau menawarkan untuk membawa barang-barang dagangan yang dipunyai oleh saudagar-saudagar Mekah kepada luar negeri, kepada negeri yang lain. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Rasulullah daripada kecil, sederhana dan akhirnya bekerjasama dengan Siti Khadijah sebagai investor. Dan yang keempat, bagaimana Rasulullah berani mengambil risiko. Bagaimana Rasulullah mengambil risiko. Jadi di sini sahabat-sahabat semuanya, risiko adalah sesuatu cabaran. Tidak semua orang berani untuk mengambil risiko. Bila kita berdagang, risiko untuk bahan barang dagangan kita rusak, kambing-kambing yang kita ternak mati dan dijangkiti oleh penyakit, perjalanan yang jauh kemungkinan akan dirompak oleh segolongan orang-orang yang mengambil kesempatan, mungkin juga banjir dan sebagainya. Jadi usahawan-usahawan entrepreneurship gaya Rasulullah berani mengambil risiko. Jadi dengan risiko semakin tinggi bermakna keuntungan juga semakin tinggi. Kerana tidak semua orang berani untuk masuk mengambil risiko tersebut. Jadi sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita menceritakan tentang entrepreneurship gaya Rasulullah. Ya, tajuk kita yang ketiga adalah bagaimana Rasulullah mengasah sifat kepemimpinan beliau sejak daripada kecil lagi. Ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, insya-Allah kita sekarang sedang bercerita, kita sedang mengupas buku Rasulullah Business School. Apa dia? Rasulullah Business School. Dan insya-Allah kita akan habiskan ada 14 ciri-ciri bagaimana Rasulullah, bagaimana cara entrepreneurship Rasulullah, iaitu entrepreneurship gaya Rasulullah. Alhamdulillah. So semoga perkongsian kita pada hari ini insya-Allah bermanfaat, insya-Allah supaya menjadi inspirasi kita bagaimana kita mengikut suri tauladan, bukan sahaja kita melihat Rasulullah dari segi agama, dari segi spiritual, tetapi Rasulullah juga telah menunjukkan bagaimana kehidupan-kehidupan, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah dalam bidang usahawan ataupun dalam bidang bisnes. Ya, alhamdulillah. So itu saja perkongsian saya pada pagi hari ini. Saya Dr. Aslan Bacho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.